Jom kita buka majlis kita dengan ulum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكويل واهدنا إلى السواء السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Apa khabar semua rakan-rakan, sahabat-sahabat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik. Liza, Alhamdulillah. lama tak dapat dah. Okey, boleh bukakan kamera ya, tolong. Ramai orang baru ya. Alhamdulillah. Aliyah Kasah, Hanisah Chah, Salinah Osman, Latifah Saleh, Kamariah Saleh, Syakini Idris, Zuria Alia, Zahara Yusuf, Ashmah Yunus, Hamidah Abdul Karim. Ni nama-nama semua mana? Habsyah Ramli. Ini semua nama-nama baru ni. Alhamdulillah. Selamat datang ke kelas vokal Al-Quran, bagaimana mengalunkan suara dalam membaca Al-Quran dan bagaimana menghasilkan bunyi yang betul ketika kita bersuara ya. Bagaimana mengeluarkan suara yang betul lah. Okey, alhamdulillah. Sebelum saya pergi kepada topik seterusnya, saya buka pada soalan atau perkongsian dulu. Soalan atau perkongsian. Silakan. Perkongsian ni kawan-kawan yang dah pernah masuk, ada masalah yang dia lalui, atau dia buat exercise, dia rasa apa, boleh kongsilah dengan kawan-kawan yang baru ni. Silakan. Yang baru bolehlah tanya apa tu suara, apa tu kelas ni macam mana. Kan? Okey? Silakan. Go. Miza, tak ada perkongsian macam mana buat latihan pembacaan Al-Quran sekarang ni macam mana? Latihan tarik nafas tu membantu saya menghafal beberapa surah lah. Caranya ialah, contohlah ya, kuliah ya kan. Kuliah kebanyakan orang confused. Boleh baca tapi in order systematic tu, sorry lah kita walaupun umur 60 memang lambat nak menghafal kan. Jadi dengan sistem tarik nafas ni, kontrol nafas ni, so kita membaca, dia ada 6 ayat. So kita baca 2 ayat. Jadi maknanya dapat membaca dengan tenang, dapat fokus. Ya. Itu contohlah, itu contoh ayat yang 2 ayat pertama. Alhamdulillah. Okey. Setakat ni baca Al-Quran dah tak rasa letih macam dululah. Tak.
InsyaAllah. Boleh baca lebih Alhamdulillah. banyak. Alhamdulillah. Dapat lebih banyak Silakan. page. Ya, dapat lebih banyak page. Alhamdulillah. Itu target kita sebenarnya. Dapat banyak page dengan perasaan yang seronok aja. Suara tak ada masalah apa-apa. Dia Alhamdulillah. nak lagi, nak baca Okey. lagi. Dia nak baca Wah. lagi. Subhanallah. Masya Allah. Kita tak rasa Kawan-kawan penat yang kan? lain, Kita silakan. macam penat. Ya. Okey. Dalam ada satu perkongsian saya di kumpulan yang lain. Ada satu peserta tu cakap, tapi cara yang cikgu bagi ni penat lah. Dia kata, cara yang cikgu bagi ni saya rasa semput lah, penat. Okey, saya kata mula-mula dalam masa 2 minggu ni memang rasa penat sebab kita tak pernah kerjakan otot-otot dalam badan kita. Tapi selepas kita faham, bila otot kita dah mula bekerja, penat tu dah tak ada dah. Mula-mula tu memang rasa sebab kita nak membina tenaga ya puan-puan. Tenaga untuk kita bersuara tu nak kita bina. Jadi untuk membina tenaga itu kita perlukan pernafasan yang baik. Dan untuk dapatkan pernafasan yang baik kita kena kerjakan otot-otot pernafasan kita. Yang otot pernafasan ni yang selalu orang tak perasan sebenarnya, iaitu otot diaphragm. Otot diaphragm kita ni kena mengembang. Kita selalu nafas, kita tarik je tapi kita tak tahu dia pergi mana. Kita dah tarik tapi kita selalu tak pastikan ke mana udara tu pergi. Memanglah secara dasarnya kita faham bila kita tarik nafas, suara akan masuk dalam paru-paru. Tetapi dapatkah paru-paru menyerap udara dengan banyak dengan cara yang kita lakukan tu, yang kebiasaan itu. Jadi itulah prosesnya yang kita nak faham ya. Paru-paru hanya akan menyerap udara dengan banyak apabila otot diaphragm bekerja. Jadi di manakah letak otot itu? Soalannya. Di manakah letaknya otot itu? Otot itu letaknya di bawah tulang rusuk kita. Di bawah tulang rusuk kita tu sekeliling pinggang lah dalam badan kita tu. Kalau pinggang kita, dia terletak macam ni. Bentuk dia macam ni lah, macam melengkung sedikit gitu. Ya, dia menyokong paru-paru kita ke atas ni. Okay, paru-paru ke atas. Jadi bila kita bernafas, otot ni akan mengembang macam ni. Dia daripada kedudukan ni dia akan mengembang. Kerana bila dia kembang macam ni, dia mengubah kedudukan dia daripada begini, dia membuka macam ni. So paru-paru ke atas ni akan dapat mengembang dengan baik. Okay. Jadi bila kita keluarkan nafas, otot ni akan naik semula ke kedudukan dia dan paru-paru akan mengecutlah, kita pump paru-paru tu, kita pump. Maknanya otot ni akan pump udara lah keluar. Jadi paru-paru tu boleh kembang lebih, boleh kuncup, boleh kembang lebih. Tapi proses yang perlu kita faham, selepas paru-paru mengembang, ia tidak akan menguncup dengan cepat. Kalau dia menguncup dengan cepat, maknanya udara banyak habis. Jadi kita akan pastikan paru-paru mengembang dan paru-paru akan menguncup perlahan-lahan dibantu oleh otot diaphragm tadi. So otot ni tidak akan mengecut dengan cepat. Otot ni akan bergerak, contoh dia macam ni, dia mengembang dan bila kita keluarkan udara, dia akan bergerak perlahan sangat. Ini pun saya buat cepat ni, perlahan sehingga dia sampai ke tempat asal dia. Ya, ke tempat asal dia ni, tapi keadaan dia tidak boleh lemah. Dia tak boleh lemah macam ni. Asalnya dia macam ni je. Ya, kita kembangkan, bila dia balik ke tempat asal, dia masih dalam keadaan mengembang. Cuma dia balik ke tempat asal. Macam ni. Ya. Jadi yang ini yang penat ni. Otot ni yang penat ni kalau nak kerjakan. Jadi kita perlukan kita perlu duduk dengan tegak, menegakkan tulang belakang lah. Senang cerita, tulang belakang kita kena tegak, perut kena kempis, then barulah otot diaphragm boleh bekerja dengan baik. Selagi kita tak dapat kedudukan badan yang baik, otot diaphragm tidak akan bekerja dengan baik. Okey. Itu adalah sistem
pernafasan, mekanisme sokongan bunyi untuk memastikan suara kita dapat dihasilkan dengan ringan dan jauh. Kita tak perlu menggunakan volume, tapi kita dapat menyampaikan suara kita dengan lebih jelas, dengan lebih baik. Huruf-huruf dapat disebut dengan lebih baik apabila udara yang bekerja itu betul. Itu dah sistem pernafasan. Ada soalan setakat ni tentang sistem pernafasan? Cepat. Silakan. Tak ada Okay, tak apa. Okay. Kepada tajuk yang seterusnya. Suara kita dipengaruhi oleh cara kita berfikir. Maknanya minda kita. Suara kita dipengaruhi oleh minda kita. Suara kita dipengaruhi oleh emosi kita. Dan suara kita dipengaruhi oleh persekitaran kita. Physically. Physical kita, badan kita, persekitaran kita. Okay. Suara itu kerana suara itu adalah tubuh badan kita. Jadi suara ni tak boleh ambil dari luar bawa masuk dalam. Dia memang ada kat dalam badan, kita nak keluarkan. Jadi kita kena faham structure ataupun kita kena faham anatomi tubuh kita. Supaya kita dapat kerjakan otot-otot badan kita semua ni dengan cara yang betul. Jadi apabila kita memahami sebelah dalam badan kita ni, ada paru-paru, ada otot diaphragm di bawahnya, ada paru-paru, ada otot diaphragm di bawah ni. Okay, ni otot diaphragm kat sini. Naik atas, kita panggil tenggorok. Trachea, tenggorok kita. Dalam kerongkong kita tu akan ada satu alat dipanggil vocal cord ataupun peti atau pita suara. Pita suara yang haruslah udara melaluinya barulah boleh keluar bunyi. Selagi udara tak melaluinya, bunyi tak keluar. Kerana itu kenapa kita kena latih menghembus. Hembus ni ada banyak cara. Kadang-kadang hembus tu satu tapi cara tengok mulut. Kalau mulut kita macam ni, nafas yang keluar tak cantik. Tapi kalau kita hembus macam ni, nafas yang keluar lebih padat. Boleh buat eksperimen semua tu. Dengan kalau macam ni udara keluar banyak sangat. Kita nak udara keluar secara terkawal ya. Jadi kita kena moncongkan mulut lah. Macam tu. Itu mekanisme pengeluaran bunyi. Mekanisme pengeluaran bunyi untuk memastikan udara berjalan daripada paru-paru ni kita keluarkan, dia akan keluar, dia akan naik tau. Naik dulu. Maknanya perjalanan dia sangat laju. Sangat laju. Peredaran udara tu laju sebenarnya ya. Naik atas dan dia akan keluar semula melalui rongga hidung. Itu dia punya konsep dia. Udara akan keluar melalui rongga hidung. Okay. Pernafasannya masih sama. Mengembang, keluarkan. Udara. Kita tak tahu nak keluar macam mana. Okay. Yang pertama, latihan dia berbunyi hissing. Mengeluarkan sifat huruf sin. Desiran. Buat macam tu. Ya, nanti kita akan share dalam kalau video kita share dekat sini boleh ke video yang dalam WhatsApp tu kita share dalam ni sebab kadang-kadang bunyi hissing tu tak boleh dengar. Ada soalan setakat ni?
Ui, hebatlah kelas vokal tapi tak ada orang yang bersuara. Susah ni. Kelas vokal tapi semua orang senyap. Tak excited ni, semua nak tengok je kan sebab ada yang tak buka kamera ni. Dia nak tengok je, nak tengok Cikgu Siti Hajar ni macam mana kelas dia kan. Cikgu Siti Hajar ni macam gitu, macam ginilah. Tak tahulah apa yang anda fikir kan masuk dalam kelas kan. Okey. Okey, tadi mekanisme yang pertama, kemudian mekanisme yang kedua saya dah terangkan. Sistem pernafasan bagi mekanisme yang pertama iaitu mekanisme sokongan bunyi. Sistem pengeluaran bunyi, mekanisme pengeluaran bunyi iaitu sistem gemaan. Gemaan. Gunah. Gunah tu dengung lah. Tapi dia bergema. Gunah ni lebih kepada huruf gunah lah, mim dengan nun. Jadi tapi suara kita sendiri sifatnya mesti bergema. Suara kita sendiri sifatnya itu bergema. Kita hanya dua huruf dalam mengaji yang berdengung lah. Yang tentu berdengung huruf-huruf khasyum ni ialah huruf mim dengan nun. Jadi latihan yang pertama kita hissing. Ya. Ya, cikgu. Boleh ke kita share video yang hissing, bubbling tu semua? Saya cuba jap. Sebab benda tu ada kat handphone. Sekejap saya cuba jap. Alright. Okay, thank you. Cikgu terus je. Nanti kalau kata dia berjaya tu adalah kejap. Okay. Kemudian hissing, dipanggil hissing. Keluarkan je bunyi desiran tu perlahan, tajam. Runcing aja rasa. Dan harus dikawal. Dikawal pengeluarannya selama 15 saat. Dikawal pengeluarannya selama 15 saat. Okey, itu yang pertama. Pertama kena bina. Yang kedua, bila kita faham udara keluar, dia nak keluarkan bunyi ni, dia mesti keluar, naik atas ni keluar melalui rongga hidung. Kita tutup mulut, kita keluarkan bunyi. Bunyi humming. Bunyi humming tu kita kena keluarkan. Okey, bunyi hum. Kita boleh rasa udara pergi ke bahagian rongga hidung. Itu latihan kedua. Cikgu continue je. Saya nak try. Cikgu cakap Boleh. terus. Saya memang continue je. Saya tunggu ni kalau ada orang nak bertanya. Sebab nanti saya cakap 30,000 perkataan kan. Semua orang tak faham. Tiba-tiba tutup je majlis tak faham. Penat lah kan. Penat lah. Saya suka orang tanya. Jangan biar saya cakap. Saya boleh cakap 30 tahun punya pengalaman dalam 1 jam ni. Boleh cakap banyak-banyak. Tapi kalau orang tak tanya, dia rugilah. Okey. Saya buka. Oh my God. Khairi join. Khairi ni lelaki ke orang perempuan yang join tapi menggunakan email lelaki je? Sebab kita kena kenal pasti peserta kita. Kalau ada lelaki, kita kena kita tahulah yang wanita ni kena menjaga macam-macam ni kan untuk tidak timbul fitnahnya. Cikgu. Waalaikumsalam. Oh okey. Nama lelaki tapi orangnya perempuan. Okey. Telefon anak cikgu. Okey. Dari Sabah ke tu? Ya cikgu. Sekejap cikgu, belum ada tudung. Okey. Dari Sabah tu kita dengar suaranya tu. Okey. Bisa apa cikgu? Ya? Lambat saya masuk. Tak apa-apa. Boleh aja, Bah. Cikgu pakai tudung dulu. Boleh. Sabah di mana tu? Sabah. Papar Sabah cikgu. Oh, di Papar. Baik. Okey. Seterusnya, saya dah bagi nombor 1, saya dah bagi nombor 2. Mekanisme. Itulah
mekanisme yang perlu kita kenali dan perlu kita kerjakan untuk menghasilkan bunyi. Okey? Dan yang ketiga, mekanisme pengeluar perkataan. Bila kita mengaji banyak perkataan nak sebut. Perkataan tu pula huruf-hurufnya, mahrajnya berbeza-beza. Ya, jadi sebab tu kita kena latih nafas dulu supaya nafas kita cukup banyak untuk dapat menghasilkan bunyi dengan meletakkan huruf di tempatnya dan meraihkan sifat-sifatnya serta menyebut perkataan tersebut dengan maksudnya. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya tak cantik ni yang saya baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, suaranya tak cantik. Mungkin sebutannya cantik. Suaranya tak cantik tapi suaranya tak cantik. Hurufnya boleh dikatakan cantik. Tetapi tak ada maksud perkataan tu tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kenapa saya kata maksudnya tak ada? Apakah maksud Bismillahirrahmanirrahim? Kalau kita puji Puan Rozilah, wah, kita puji, kita faham. Kalau kita puji Puan Rozilah contohnya, saya puji, wah cantik tudung. Wah cantik tudung. Okey, pujilah tu. Sebab ada perkataan cantik kat situ. Wah cantik tudung. Tapi dengar tak bunyi dia? Wah cantik tudung. Tapi kalau saya puji betul-betul, ini tadi saya puji macam ni. Cantiknya tudung Puan Rozilah. Itu nampak cantik. Beza dengan wah cantik tudung Puan Rozilah. Macam marah kat Puan Rozilah. Macam cemburu yang Puan Rozilah pakai tudung cantik. Walaupun dikatakan saya tak ada cemburu, saya tak ada, saya okey je. Tapi suara yang dihasilkan itu boleh memberi persepsi yang lain pada orang yang mendengar. Jadi kita pujilah, wah cantiknya tudung, cantiknya. Ya Allah cantiknya, Masya Allah. Masya Allah cantiknya tudung. Salah intonasi tu. Salah intonasi. Dikatakan ramai yang mengatakan saya memang macam tu. Saya tak pandai nak pujuk-pujuk. Saya memang macam tu. Okey, tak boleh memang. Kita cuba cari kerana suara kita apabila kita membaca Al-Quran sifatnya memang kena memujuk. Sifat orang membaca Al-Quran. Sebab itu ada orang yang belajar taranum kadang-kadang susah nak dapat sebab dia tak ada memujuk. Dia belajar lagu tapi dia terlupa nak memujuk. Suara itu lupa nak pujuk. Jadi lagu tu nak lekat tu susah. Contoh kalau saya cerita pasal lagu, kalau saya cakap lagu tu lagu Negaraku. Negaraku. Lagu Negaraku. Kita belajar lagu Negaraku. Negaraku. Itu satu cara. Tapi itu cara, boleh nyanyilah dah tu. Boleh nyanyi. Tapi bunyi dia tak cantik. Sebab dia nyanyi melodi, dia nyanyi lagu tu betul, melodi dia. Tapi pengeluaran suaranya tidak betul. Bunyi yang betul ialah bila ada unsur memujuk. Negaraku. Negaraku. Dia kena pujuk. Dia tak boleh sebut aja negaraku. Itu proses dia. Lagu Negaraku. Tak best lah cikgu lagu Negaraku. Kita nyanyi lagu lain. Okey kita nyanyi ni. Saya contoh nyanyi lagu lain. Getaran jiwa. Betul lah lagu tu getaran jiwa. Tapi suara yang keluar kita nak belajar ni. Kita nak belajar mendengar. Kita nak belajar menghasilkan.
Terima kasih Hajar. Mari kita tengok ini latihan apa yang ni. Bubbling ke apa ni? Boleh dengar tak? Play. Kita jalan lah cikgu. Okay, volume dah ada. Tapi dia tak play. Ada button play tu tengah-tengah ni je. Bawah kat tengah tu ada button play. Anak panah play tu. Kan tengah-tengah. Saya nampak ada anak panah tu. Ada tu cuma volume je tak dengar. Volumenya tak dengar pulak. Macam mana Itu hissing tu saya buat tu. Tapi tak dengar pula. Tak apa. Kita jangan peduli dulu. Tak dengar cikgu, dekat sini dengar. Kawan-kawan Dekat lain laptop. dengar tak? Dekat laptop saya Tak. dengar, tak dengar Tak dengar cikgu. Dekat kami tak dengar. Macam mana nak buat Hihihi. Cuma Macam mana nak buat? Sekejap. Kejap kita try lagi sekali. sementara tu mari kita bagikan kelas kita ni lebih rancak lagi. Kan saya tidur ni. Saya kalau senyap macam ni saya tertidur. Saya tak boleh. Tak ada tenaga ni semua orang ni. Ya. Sebab saya kelas tadi dah dari tengah hari ni kelas. Jadi memang rasa sangat letih lah. Jadi tolong bagi kelas Lagu kita senyum ni. cikgu. Belanja lagu senyum. Belanja lagu senyum. Lagu senyum. Pandai saya juga yang nak kena belanja. Cubalah orang lain pula belanja. Saya juga. Okey, saya belanja sebab saya tak tahu ada rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang tak nampak wajahnya. Tahu-tahu left. Tahu-tahu left kan. Haish, macam mana ni kan? Tak bagi salam terus balik. Tak bagi salam balik kan? Bagilah salam dulu berkenalan. Bukankah silaturahim tu jambatan ke syurga? Benalah silaturahim tu kan? Assalamualaikum cikgu. Saya Salma Saleh dari Sabah. Tapi saya sedang di dalam kereta jadi itulah tak on camera. Sekejap lagi saya sampai. Sekejap sampai rumah saya on Okey, camera. faham. Tapi Cik Salma akan jumpa nanti dalam peserta-peserta saya yang dalam kereta pun dia pasang juga dia punya video. Tak apa, Oh, it's ya okay. ke? Tak apalah. Pasang aja. Apa pun tak kisah. Bagi kawan-kawan tengok langit Sabah tu. Gelap lah cikgu. Nampak tak? Nampak tak? Nampak? Itu nur tu. Allah bagi nur tu. Nampak dah. Ya. Kejap ya. Okey. Saya Mari kita senyum dulu. Saya pun sampai terlupa Pak Rozilah nak senyum tu. Saya lupa Pak Rozilah, saya senyum. Senyum. Buat Okey, exercise. sekejap ya cikgu. Saya kasih off dulu kamera ya. No problem. Senyum umpama surya yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati, duniamu berseri. Senyum umpama titian dalam kehidupan. Kau tersenyum, ku tersenyum, kemesraan menguntung. Senyum kepada semua, senyumanmu amatlah berharga. Senyum
membahagiakan dengan senyuman terjalinlah ikatan. Terjalinlah ikatan, terjalinlah jambatan. Dengan senyuman akan terjalinlah ikatan, maka terbenalah jambatan. InsyaAllah. Come on. Okay. Jadi yang kedua tadi humming. Humming tu bunyi bersenandung. Humming aja. Dan yang ketiga, untuk mekanisme pengeluar perkataan ni iaitu sistem artikulasi, sistem penyebutan kita kena bubbling. Kena bubbling. Macam tu. Ya. Pada rakan-rakan yang nak terus berada dalam kumpulan ini, boleh mengambil nombor admin untuk dimasukkan ke dalam grup WhatsApp untuk mendapatkan video-video latihan vokal. Ya. Kenapa tak dengar sekali lagi. Itu ada tanda pangkah tu apa tu? Oh, shuffle. Repeat. Ni dekat gambar volume dia tu sebelah kanan tu. Penuh dah. Ada. Cuba je play je. Control P, pause. Okay. Media player. Exit now. Tak keluar lah bunyi dia. Tak apa, next time kita cuba lagi. Okay, teruskan. Kita kena bubbling. Dan yang kedua, tongue trill. Lidah dan bibir kena buat latihan. Lidah dan bibir. Kerana kita puan-puan yang ingin bersama terus dalam kelas ni, kita ada grup hari Selasa yang ada admin dia, boleh ambil nombor admin untuk berhubung. Lebih baik ambil nombor admin lah daripada kita tinggal nombor kita ambil nombor admin supaya admin boleh masukkan ke dalam grup. Jika berminat, jika tak minat tak apalah. Okey, nanti saya bagi ya. Ada. Okey, nombornya boleh ambil. Satu nombor ialah Puan Wan Siti Hajar. Nombor dia ialah 013 530 1065. 013 530 1065. Ya. Ataupun tak payahlah ambil satu nombor tu cukup. Betul tak? Nanti tak macam confused. Alright, Puan Siti Hajar ada dalam ni yang busy nak mengeluarkan video tadi tu. Itu secara tiba-tiba saya suruh beliau buat. Pening, tapi tak apalah kalau tak jadi pun tak apa. Kalau jadi kita syukur. Itu je, jangan stres-stres saja. InsyaAllah. Alright, 3 latihan dah saya bagi. 4 latihan pemanasan vokal. Itu dipanggil warming up exercise. Ya, warming up exercise untuk suara kita. Setiap satu latihan 15 saat. Jadi ada 4, jumlahnya 1 minit. 1 minit latihan. Buat berapa lama? Buatlah paling pendek 1 minit. Nak buat lebih daripada 20 minit lagi bagus. Tak nak buat, buatlah paling kurang pun 1 minit.
Jadi kita tanya sahabat kita yang dah lama dekat dalam, dah pernah masuk. Puan Rozila. Puan Rozila buat tak latihan? Berapa kali sehari Puan Rozila buat? Hari ni tak sempat, semalam sempat. Oh Satu ya? hari pagi dengan lepas Malam. maghrib. Puan buat 4 ke Puan buat 1 saja? Saya buat 3. Humming tu macam tak jadi. Oh ya? Hmm. Pergi hidung. Hmm. Bukan, itu bukan, memang bukan tu. Itu kat mulut. Senyum. Senyum umpama suria. Macam tu ke cikgu? Mana? Cuba dengar. Saya tak dengar tu. Bukan, itu bawah. Dengar. Tak jadi. Tu dia. Okey, Tapi dia keluarkan angin dari lubang hidung. tapi jangan hembus banyak-banyak. Jangan hembus keluar banyak-banyak, tak mau. Jangan keluarkan udara tu lalu kat hidung tapi jangan keluarkan banyak-banyak. Tu dia betul. Tapi Puan buat tinggi. 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 Tu dia. Pelan. Macam tu tapi tinggi. Itu tadi belum dia masih takut lagi tu. Macam nak jerit panggil orang. Ya, macam nak melaung. Nak pergi mana tu? Lupakan mulut, lupakan tekak. Terus saja pergi sini. Boleh dengar suara saya tak? Tu dia. Okey, cuba Puan Rozila ikut saya dengan hoi tadi tu. Hoi. Tu dia. Hoi. Dekat situ lah. Humming kan. Bunyi humming tu jadi ringan sebenarnya. Ya, itu dia. Itulah dia. Praktis lagi. Alhamdulillah. 1 minit sahaja puan-puan. 1 minit. Bukannya 20 minit pun. 1 minit. Puan Rozila kata hari ni dia tak sempat. 1 minit dia tak sempat. Mari kita cari 1 minit. 1 minit dari 12 jam. Katakanlah dari berapa jam? Kita tidur katakanlah 6 jam. 6 jam ada lagi berapa jam lagi? 19 18 jam. 18 jam. 18 jam tu kita nak cari 1 minit. 18 jam tu, 1 minit tu puan-puan. Ketika mandi boleh buat. Ketika cuci pinggan boleh buat. Ketika sidai kain boleh buat. Tapi macam mana nak buat sebab saya tak sidai kain pun. Jadi saya tak buat lah sebab saya tak sidai kain, macam mana tak ada masa. Itu saya tak sidai kain kan. Lepas tu apa lagi, kalau kata tak mandi, mustahil lah tak mandi. Semua orang akan mandi. So masa mandi tu boleh buat. Masa mandi tu boleh buat. InsyaAllah. Alright. 3 mekanisme dah saya kongsikan. 3 mekanisme dah saya kongsi. Itu adalah asas yang paling penting. Dah tentu akan ada persoalan daripada yang mendengar. Silakan soal lah. Anda tidak dikenakan sebarang charge untuk bertanya. Cikgu, nak buat humming tu lagu mana? Zuria Alia, silakan, apa dia?
Assalamualaikum cikgu. Nak buat bunyi humming tu keluar melalui macam mana? Keluar tiup ke mulut ke, keluar ke hidung ke macam mana? Melalui hidung. Saya dah melalui hidung. Tadi kita dah buat dengan Cik Ruzilah tadi. Melalui hidung. Okey, melalui hidung. Benda-benda apa ni kan Ja? Benda nak share media ni sebenarnya yang paling cepat siapa tu tak? Sally. Tapi Sally tak masuk hari ni. Sally dia pandai je. Sally tahu dia banyak benda pasal hal ni lah. Saya minta maaf kat Hajar sebab saya bagi tahu Hajar pun last minute macam ni baru cakap kan. Kesian Dia Hajar. sebab dengan handphone tak boleh nak sharing tu. Tadi saya try dengan handphone. Dengan handphone dia just sharing kita punya screen je. Ya, Tak boleh betul. nak ni. Tadi saya buat dengan laptop. Dengan laptop boleh tapi suara lah tak ada. Suara pula tak ada. Tak apalah ya, jangan stres. Okey je. Kita tunggu. Tak. Saya sebenarnya kan apa yang saya nak ajar buat tu nak mengelakkan daripada saya menunggu orang bertanya. Nak mengelakkan saya punya kebosanan tak ada soalan tadi tu. Kelas pun dah habis sebab saya dah terangkan sesi pertamanya adalah 3 mekanisme. Tak boleh banyak-banyak. Kalau kenalkan banyak-banyak, orang akan lupa, bosan. Jadi tak ada persoalan maka habislah kelas. Cukuplah setakat ini. Masih kata, pendeknya kelas. Cikgu, Ya. dia kena bagi dia orang baca ni. Baru nampak dia orang suara dia orang kat mana kan. Apa tak cukup lah, apalah. Yelah, memanglah. Tapi kenapa saya nak kena? Dia orang lah angkat tangan. Cikgu, saya dah bagi ruang. Jam, masa saya dah bagi siapa ada soalan. Tak payah nak bagi detail-detail siapa ada soalan, siapa nak baca, siapa nak ini. Fahamlah, saya dah bagi masa. Cikgu, saya nak baca, cikgu dengar boleh tak? Kalau saya baca ayat ni selalu nafas saya tak cukup. Macam mana nak buat? Takkanlah macam tu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, apa jenis latihan yang kita guna untuk lembutkan suara ketika kita berteranum? Selalu kena cakap keras. Itulah latihan yang saya buat tadi, yang 4 tu lah yang saya bagi. Oh, Yes. itu sajalah. Itu sajalah. Kalau itu dapat dibuat dengan baik, memang pergerakan udara akan lembut. Buat bubbling tu biar sampai lembut. Lama-lama dia terapung. Oh, bubbling tu pun. Ya. Kena buat lembut begitu. Ya. Itu je latihan dia. Tak ada latihan lain. Adalah benda-benda lain. Ada macam. Tapi yang itu tak. Yang itu boleh tapi lebih baik buat yang 4 ni saja. 4 ni dah cukup baik dah sebenarnya. Dia tak membebankan. Sambil pandu kereta, sambil menyangkul, sambil jual-jualan apakah kerja apa pun. Semua boleh dibuat sambil-sambil. Taranum tu contoh tak apa. Contoh taranum jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Saya tak tahu tapi contohlah. Oh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buat latihan-latihan 4 tu dengan lagu tu. Dengan lagu Jiharkah tu, dengan lagu Hijaz ke, dengan lagu Nahwan ke. Buat exercise, buat menggunakan 4 latihan tu. Okay. InsyaAllah memang boleh. Kalau puan belajar taranum mujawad ke murotal? Mujawad. Mujawad dia ada koror. Jadi kita tahulah koror tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu pun selalu suara tenggelam. Itulah latihan dia macam tu. Ya. A'udzu billahi minasy
syaitanir rajim. Nak horror tu, nak cantik horror tu, bubbling, bagi bubbling tu macam terapung aja. Jangan bunyi. Jangan bunyi kat mulut macam tu. Bunyi dekat sini. Ringan aja, tak perlu kuat. Bubbling tu tak perlu kuat. Ringan saja. So, kalau Nanti. horor tu kita kena guna banyak nafas kan begitu. Ya, Kalau enggak dia tenggelam. Macam mana mau atasi itu cikgu? ya. Sebab tu kena bina pernafasan tu. Puan Saira masuk lambat ke tadi? Lambat sikit lah. Mula-mula. Maknanya saya dah mula baru puan masuk Ya. Pernafasan Keluar kita sekejap. kena dibina, ototnya kena dibina supaya dia kuat. Kita mengalunkan suara rendah atau tinggi, nafas tetap sama. Dia tak boleh suara rendah, nafas tu lemah. Suara tinggi baru nafas nak kerja, tak boleh. Masa rendah sudah kerja dah. Masa rendah tu nafas tu dah dikawal, dah cantik, dah padat dah nafas tu. Kalau masa rendah kita sambil lewa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia tak cantik lah. Kan ada rasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit. Udara sama je. Cara kita tarik nafas banyak. Sama. Kawalannya sama. Tenaga kena kerja. Tenaga kena kerja dari awal lagi. Ya. Okey, boleh tak? Sebab tu tak lagi. Sama-sama. Saya itu puan baru faham teori saja puan. Itu baru teori saja. Praktikalnya kena buat. Kena share. Kena buat, kena share, kena macam-macam. Baru boleh jadi. Praktikal saja belum tentu lagi yang keluar suara tu betul lagi. Okey? Jadi puan boleh ambil nombor admin tu untuk masuk dalam grup. Untuk boleh kongsi bunyi-bunyi suara tu melalui voice note, melalui video. Masukkan ke dalam, share dalam grup. Jadi kita boleh dengar bunyinya. Okey, tadi ambil nombor admin tadi 013 Puan Wan Hajar. Puan Wan Hajar 013 530 1065. Nombornya. Masuk dalam grup, kita boleh share macam-macam. Okey. Lagi soalan lain? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya sudah sampai di rumah cikgu. Okey cikgu, saya nak tanya ini cikgu, apabila kita mengaji di depan orang ramai, saya nak tanya macam mana untuk kasih hilang tu berdebar-debar, takut, gemuruh. Macam mana hilang tu berdebar-debar? Selalu mengaji depan orang tu berdebar. Selalu ke? Banyak kali ke? Iya, mungkin sebab tidak biasa kot berdepan dengan orang ramai. Jadi hati tu berdebar-debar tuk 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 tuk. Ya betul. Orang ramai tu siapa saja? Mungkin penonton di dekat dewan lah macam tu. Oh, masuk tilawah ke? Iya cikgu. Saya ni baru belajar cikgu, tapi kita dikasih ajar untuk masuk ikut tilawah kadang-kadang lah. Okey. Dah berapa kali masuk tilawah? Kampung-kampung sejak cikgu. Tak apa. Kampung-kampung pun ada orang yang tengok. Dah berapa kali dah? Iya betul. Mungkin ada 3 kali. 3 kali. Tahap gemuruhnya tu, gemuruh tu sama saja. Iya. Tapi kalau mula-mula tu memang tu gemuruh tuk 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 macam tu lah. Baik. Bila ada orang kata tak boleh tengok di depan orang ramai. Tunduk saja. Tapi bagi saya tak tahulah. Tapi kalau lama-lama sudah duduk dekat atas tu dia hilang lah tu.
Okey, jadi puan dapat bezakan tak? Mula-mula duduk dengan lama-lama duduk. Ada beza kan? Mula-mula duduk gemuruh, lama-lama duduk dah tak gemuruh dah. Iya. Ha. Ambil lah pengalaman yang lama-lama duduk tu, gunakan masa mula-mula duduk. Oh, Faham tak? macam tu. Itu salah satu Faham. cara. Itu salah satu Mhm. cara. Pernah tak puan Mhm. terfikir, kenapa ya mula-mula duduk mesti gemuruh? Bila sudah lama elok pula. Pernah tak fikir? Tak pernah pula, cikgu. Saya selalu macam mana, kenapa saya selalu berdebar-debar. Ya, tapi puan terlupa yang bila dah tengah-tengah baca elok pula. Dah tak ada pula gemuruh lagi. Itu mula-mula saja dalam 2-3 ayat tu gemuruh. Lepas tu dah tak gemuruh kan? Iya, cikgu. Ya, lalu jangan difokus yang gemuruh tu. Fokus yang tidak gemuruh tu, rasa apa keselesaan ketika tidak gemuruh. Apa yang minda kita buat, apa yang perasaan kita rasa apabila kita sudah tidak gemuruh tu. Itu satu cara, sebab itu cara mengenali tubuh badan kita. Ya, cara kita berfikir. Jadi selalunya itu cara saya menghilangkan gemuruh, sebab saya akan fikir kenapa saya bila orang panggil nama naik atas pentas saya gemuruh. Bila saya dah nyanyi satu rangkap, lepas tu tak ada gemuruh, dah hilang dah gemuruh tu. Jadi saya persoalkan kenapa kena gemuruh dulu? Kenapa bila ataupun naik atas pentas gemuruh, turun pentas tak gemuruh? Iya. Macam tu. Jadi saya fikir kenapa? Oh, bila saya turun pentas, darah saya mengalir, badan saya jadi panas. Bila naik atas pentas, badan saya sejuk. Kenapa dia sejuk? Kerana udara tidak mengalir dengan baik di dalam tubuh. Oksigen tak cukup. Sebab itu sebelum naik atas pentas, teruskan saja latihan suara tu. Babbling itu terus. Baik, Babbling terus. Ya, insyaAllah. Saya selalu buat, cikgu. Saya selalu buat, tapi sekejap lah. Apa saya buat, memang saya selalu di mana saya berada saya buat, tapi tidak tengok berapa minit lah. Memang tak payah tengok berapa minit, tapi buat panjang-panjang daripada nafas yang pertama sampai habis tu, tak kisah panjang mana, kena buat panjang. Ya. Kena buat panjang. Saya contohkan. Panjang je. Sampai anak saya kata, mak, buat apa itu, mak? Saya kata, buat apa itu, mak? Kenapa itu? Kenapa bunyi macam tu? Jadi saya bagi tahu lah, kita belajar ini vokal suara macam mana. Oh, iya kah? Bagus untuk tubuh badan kita. Jadi kita contohlah puan nak naik atas pentas untuk nak bertilawah. Puan nak baca Quran tu dengan berlagu. Bablingkan lagu tu. Bablingkan lagu tu bablingkan. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Contohlah. So buatlah. Oh, macam tu kita buat. Satu nafas tu. Ikut tu. Apa lagu yang kita nak buat, kita babblingkan. Okey, baik cikgu. Cuba ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak cikgu. Terima kasih banyak. Nanti selepas dah cuba ni, dah lalui pengalaman tu, kita nak, kalau ada masalah, kena tanya lagi. Ada masalah, tanya lagi. Ada banyak lagi cara lagi. Tapi kita mula satu-satu. Okey, baik. Baik cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Sama-sama kasih. Okey, silakan ada soalan lain? Cikgu, saya nak baca Al-Fatihah. Ya, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا Ihdinas الصراط. siratal mustaqim. Naiklah, kasih jawab siratal ladzina an'ama. Baru pergi naik tinggi, jangan kat situ je. اهدنا Terus. اهدنا الصراط المستقيم. Nafas. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Cikgu, Okey. inilah hasil selepas saya buat exercise yang 3 tu. Pasal humming saya tak pandai sangat. Alhamdulillah. Okey. Apa bezanya Puan? Sebelum ni macam mana Puan? Saya tak boleh suara tinggi macam ni. Allahu Akbar. Nampak ada beza. Syukur, Alhamdulillah, memang banyak beza. Okey. Bacaan tu tadi bagus. Saya tambah lagi supaya Puan jadi lebih bagus lagi. Ni, tadi tu masa Puan baca awal-awal tu, Puan nafas cukup-cukup aja. Macam Puan pergi kedai nak beli telur 30 biji, Puan bawa duit cukup-cukup. Tak nak. Puan bawa duit lebih. Maknanya tarik nafas tu besar lagi. Macam Puan baca Ta'awuz, basmalah yang sampai ayat keempat tu macam satu nafas. Tapi tak boleh satu nafas lah. Maknanya tarik nafas tu seolah-olah nak baca 4 ayat tu nak sambung. Seolah-olah tarik nafas tu. Tadi tu nafas tu ngam-ngam aja. Tu yang tak cantik. Puan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Dia seolah-olah nak baca panjang lagi. Jadi nafas tu penuh. Sebab bila kita sebut him, huruf terakhirnya mim. So bunyi mim itu sifatnya kena masuk dalam hidung. Betul tak? Huruf tu kena keluar kat situ. Jadi kita kena pastikan udara cukup nak naik atas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Him. Tapi tak boleh terpanjang. Bila terpanjang dah jadi dengung. Salah. Dia dengung tapi bukan dengung bukan hukum dengung. Dengung yang kepunyaan dia tu. Kita kena lekatkan. Him. Jangan him. Tak cukup tu. Okay. Jadi kita rasa setiap kali tarik nafas macam nak baca satu surah. Cuba lagi sekali. Daripada awal, cikgu. Daripada awal. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Tarik lagi. Pujuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi pujuk lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin.
Naik. Ui, nak pergi mana? Tunggu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, naik. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Biar dia naik. Ihdinas siratal mustaqim. Itu maknanya kalau puan tak boleh naik tu ada masalah dengan pernafasan. Pernafasan tersangkut dekat sini. Ihdinas siratal mustaqim. Pujuk, menangis kat dia. Ihdinas siratal mustaqim. Yeah. Go. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan, itu lemah. Itu dah jatuh. Siratal mustaqim lalu dah jatuh dah tu. Jahat saja. Macam mana cikgu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Naik je. Go. Makin stretch lagi udara tu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay, boleh. Untuk mula-mula ni itu dah cukup baik Puan Rozilah. Nah, sebab saya baru cerita tajuk kawalan nafas apa semua tu. Puan dah dapat suara tu dah ni. Puan rasa sakit tekak tak baca? Tak ada. Bagus. Lapang. Okay. Lapang ya. Puan dah tahu belum konsep mengeluarkan suara kena terapung? Yang tu tak dapat ke tahap terapung lagi. Itulah. Okay. Tak apa, pelan-pelan. Latih je terus macam ni. Apa-apa bacaan, apa-apa surah, latih bertenaga macam ni. Jangan takut untuk nak merayu. Jangan takut. Contoh ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan takut untuk nak pergi, untuk nak menangis tu jangan takut. Nah, jadi nanti suara akan lebih terbena. Nanti saya akan sampai tajuk terapung tu saya akan latih lah. Sekarang ni kita masih kawalan nafas saja. So puan dah dapat faham tenaga tu macam mana, suara dah semakin tinggi puan cakap. Tapi suara tu masih banyak lagi dekat, udara tu masih banyak melepeh macam ni. Saya nak udara tu macam ni. Sekarang ni udara tu masih macam ni. Kita nak udara begini. Tak apa, pelan-pelan. Dah cukup baik dah. Okey? Silakan. Siapa lagi? Cikgu. Sama Puan Tahniah. Okey, siapa lagi nak cuba? Bukan nak cuba, nak kongsi, nak share. Syakini, silakan. Cikgu, Assalamualaikum. Saya Datul. Okey, selesai. Cikgu, kalau kita nak baca macam ayat tu dia macam nada rendah tapi macam mana nak bagi dia bertenaga cikgu? Contohnya katalah saya baca ayat 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi kan. Lepas tu macam suara saya macam hilang nanti. Contoh cikgu saya baca suara saya clear. Kejap. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن
tattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Dia macam ni. Dekat mana yang hilang tu, nuzula tu? Sebenarnya ayat pertama tu je lagi, kadang-kadang bila saya baca tu dia ayat kedua, wakanu tu. Wakanu. Okey. Saya kena bagi tahu peningkatan dulu. Peningkatannya kawalan nafas dah lebih baik ya. Maknanya nafas dah lebih memanjang. Okey, nafas dah lebih memanjang. Bunyi pun dah ada alunan dah lebih baik. Sebelum ni monotonous. Mana Sasa hilang ni? Alamak. Okey. Perasan tak bunyi tu ada alunan? Ada. Struggle cikgu mencari dekat mana nak dilenggokkan. Saya macam cari, yang tak struggle cari. Masa cari jodoh dulu struggle tak? Okey, kita ada gurau je. Okey. Sai, apa yang tak ada? Apa? Sebenarnya soalan tu soalan yang sebelum ni Sasai cakap ni sama je. Cuma bezanya yang ni Sasai tanya not rendah. Yang tu Sasai tanya not tinggi. Sebenarnya balik pada pernafasan. Pernafasan kita kena, nanti kejap, jangan buat apa-apa. Pernafasan kita semua mesti dibawa naik atas ni. Penuh ni kat sini. Nafas kita tak boleh bawa kat sini je. Nafas kita biarkan dia berkumpul kat sini. Bawa dia turun. Rasa. Macam mana nak jumpa tu? Kena merayu. Itu yang masalah Sasai hadapi tu. Tak pandai merayu, tak pandai merayu. Kena merayu. Kena merayu. Nanti kejap saya ambil Al-Quran kejap. Kena merayu Sai. Okey. Itu dah cantik tapi Sai tak cukup merayu jadi udara tidak naik atas ni. Udara tak naik atas ni. Udara semua kat bawah sini. Dia terlampau longgar sangat. Okey. Udara kena naik atas kejap saya contohkan Ya. Muka surat 304 cikgu. Okey. Maknanya kalau Sasai baca tadi ayat terakhir 101. Ayat 101. Oh, ayat 101. Okey. Alladhi tak cukup. Sikit aja tengok. Tengok muka saya tau. Alladhi dengan alladhi. Nampak tak saya menangis? Nampak tak saya menangis tadi? Okey, bukanlah nangis. Bukan. Tengok aja muka. Tengok muka baik-baik. Okey. Alladhi dengan alladhi. Beza. Expression saya berubah. Nampak tak saya? Nampak. Ya, saya contohkan.
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون. Okay ya. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Sam'a. Rasa ada nak menangis tu. Okay? Okay? Lepas tu mana? أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. Nak menangis saja. Cuba saya baca balik. Kita menangis tu. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. Tak boleh tu. Itu kendur. Alladhi. Tarik nafasnya kena besar walaupun dia rendah. Tarik nafas macam orang nak meraung. Macam nak menangis tu macam mana? Nak menangis tu macam mana? Tengok orang menangis nafas dia macam mana? Dia nangis macam mana nafas dia? Nafasnya besar. Orang menangis nafasnya besar. Lepas tu kena menangis tu. Tapi bukanlah suruh menangis ketika. Bukanlah tak apalah kalau menangis pun tak apa. Okay, go. Cuba explore. Jadi nangis sekarang. Alladzina kanat. Go. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. Tak cukup. Tak ada feeling. Awak punya otot pernafasan tu kendur. Okay. Sebab awak terlupa nak menangis, awak fikir nak berlagu je. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Satu nafas boleh sebenarnya. Nangis saja. Nangis sekali. Macam mana ni? Ada sambal ikan dekat ayah baru buat. Dekat dalam microwave. Okay. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. Terus sambung. وكانوا لا يستطيعون سمعا. Wakana. Nangis. Wakana. Cuba. وكانوا لا يستطيعون سمعا. Okay. Kawan-kawan semua melihat bacaan tak ada masalah, bacaan suara semua cantik. Cuma dia ada masalah, dia kata nada rendah dia tidak dipanggil, tidak Tak ada energi kata. ya. Tak Sebab ada energi. awak tak tangkap yang saya kata expression tu, awak tak tangkap. Awak tetap baca dengan muka yang tak ada perasaan. Itu je. Awak tangkap itu, awak tengok cermin, awak nangis depan cermin, awak tengok, awak buat, awak dapat. Ayat tu,
boleh baca satu nafas tu. Allazi tu boleh baca satu nafas kalau awak betul-betul awak tengok cermin, awak cari cermin, awak tengok, awak nangis dulu. Awak tengok otot muka saya dulu. Tengok otot muka saya. Kalau tolong je pinkan muka saya je. Cuma saya kena pin sendiri cikgu. Saya dah pin kan kalau dekat laptop saya ni muka cikgu sebesar kat laptop saya. Tapi saya Setiap tak orang nampak. kena pin sendiri. Kena Saya tak tekan kat nampak muka cikgu. Ha? Saya tak nampak muka cikgu. Okey, dah ada muka cikgu. Okey, tadi saya terkeluar kejap. Connection. Okey. Okey. Dekat handphone saya tak ada muka cikgu tau. Okey. Masing-masing dekat handphone kan ada button Telefon tu. 3 tu. Tekan Ha. button 3 yang ada 3 titik tu, ambil pin tekan pin. Ya. Masing-masing tekan pin sendiri Ha. sebab Tekan saya pin. tak boleh Tekan ya, ada 3 titik ya. ada 3 titik button tu 3 tekan, tu dekat lepas tu handphone, ambil button pin. 3. Lepas tu Ambil button pin. Yang ada tulis pin tu tekan. Tekan Bila pin tekan pin tu, keluarlah nanti. dapat tak? kejap Tekan tak pin. nampak lah. PIN. Tulis dekat apa? PIN pin. PI. And dekat 3 PIN button lah. titik tu, tekan dekat 3 titik tu, Ada lepas tu gambar paku nampak tekan. pin. Ada gambar paku tekan. Ada nampak aku tekan pin tu. Tak apa tak nampak. Saya tak berapa letih sangat dengan ini ni, guna handphone. Tak apalah, tak apa. Tak, Saya guna handphone yang limited. senang. Sebab tekan 3 titik dekat muka cikgu. Ada tekan 3 titik, lepas tu tekan dekat mana lagi? Lepas tu bila dia keluar tu ada tulis perkataan pin, PIN. Tekan tu. PIN, kejap PIN, astagfirullahaladzim, PIN. 3 titik tu yang dekat muka cikgu punya. Yang bukan cikgu muka punya cikgu gambar. je. Bukan kita punya. Okey, tak apa. Cikgu Tak punya apalah. gambar tu. Tak nampak muka pun tak apa. Saya tak berapa pandai sangat, tak apalah. Okey, teruskan je cikgu. Sabar. Okey, teruskan cikgu. Tak apalah cikgu. Tak nampak muka pun tak apa, dengar suara. Kalau tekan boleh dengar dekat suara. handphone tu, tekan dekat nama saya. Tengok ada nama saya tak situ. Tekan je. Okey. Satu macam ni. Dengar. Tengok, jangan dengar. Dengar je, jangan tengok Al-Quran, tengok muka saya kat skrin ni. Okey, kejap. Saya bertukar ini. Tak tunjuk dengan anak dulu kejap. In adri wa kanu la yastati'una sam'a. Okey, itu pertama. Yang kedua, الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Buat muka menangis tu. Beza kan? Dua muka yang berbeza. Betul tak, Sai? Ya, cikgu. Jadi bila Sasai dapat yang menangis tu, udara akan naik atas. Okey. Selepas Sasai dah faham udara tu naik, tahun depan baru Sasai buat muka yang biasa ni baru boleh. Sebab udara tu dah naik. Latihan dia ialah matlamatnya nak naikkan udara, nak bagi tenaga. Matlamatnya nak memberi tenaga kepada bacaan nada rendah. Latihan dia ialah membaca dengan menangis. Membaca dengan merayu supaya udara tu naik ke atas. Bila dah faham, nanti masa lain tak payah nangis lagi, udara dah naik dah. Saya tunjukkan bila udara dah naik. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون.
Maknanya muka kita dah terpulang lah, nak buat apa-apa pun tak kisah. Tapi sebelum nak jadi yang biasa tu, kamu kena buat macam ni dulu. Alladzina kanat a'yunuhum, supaya dapat rasa udara naik ke atas. Itu je latihan. Hari Okey, tu okey. tengok dekat cermin. Tengok dekat cermin. Hafalkan ayat tu, tengok kat cermin, menangis dekat cermin. Menangis kat cermin tu, tengok muka kita tu. Allazi, rasa. Memang dapat, insyaAllah dapat. Itu latihan dia. Thank you Sasai. Okey. Targetnya ayat tu boleh baca satu nafas target juga. Itulah cikgu. Saya usaha juga tadi sampai situ pula. Nanti kena sambung lagi. Yang apa hasibal tu lagi panjang. Apa hasibal tu panjang kan. Dengan dia punya mat-mat yang panjang lagi tu. Memang mencabar. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. Apa naik saja lagi. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Itu pendek lah, tak ada masalah. Jadi latih insya-Allah, insya-Allah. Alright? InsyaAllah. Okey. Okay. Terima kasih cikgu. Sama-sama kasih. Saya boleh dengar suara pun dah ada perubahan. Cuma masih belum dapat yang rendah, yang tinggi tu ya. Okey, bagus. Lagi siapa nak? Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah itu? Hamidah Abdul Karim. Okey. Saya Dr. Hamidah daripada Jitra. Saya baru ikut malam ni first time. Dah minat tu lama. Saya nak tanya, yang cikgu duk ajar kata semua macam bila mengaji tu kena nada sedih tu. Memang macam tu untuk semua ayat ke ataupun untuk certain surah ke? I mean, takkan tak ada surah yang kita mengaji dengan Qul huwallahu ahad. Itu surah tu. Allahus samad. Itu betul-betul kena patriotik tu. Lam yalid wa lam yulad. Itu contoh okey. Macam ni. Sifat suara dulu. Sifat suara kita adalah memujuk. Bila ada rangsangan memujuk, kita punya udara dan pengeluaran suara kita akan jadi ringan. Namun, kita marah, kita pujuk. Kita geram, kita pujuk. Apalagi kalau kita sayang, lagilah kita pujuk. Apalagi kalau ayat tu sedih, lagilah dia memujuk-mujuk. Itu dia konsep dia. Sebab tidak ada ayat Al-Quran yang marah. Yang marah. Ada banyak ayat Al-Quran yang Allah tunjukkan benda-benda yang tegas yang begitu begini. Tetapi kemarahan itu tidak ditonjolkan dengan amarah. Tapi kemarahan itu ditonjolkan dengan rayuan. Contohnya, wahai orang-orang kafir. Dia tak ada kata, hai orang kafir. Dia tak cakap macam tu. Ya ayyuhal kafirun. Dia tak ada. Saya tak tahu cakap bahasa Arab. Tapi kalau kita kata, dia punya tengok, ya, dia tak ada. Dia tak pakai perkataan yang lain. Ya, bila ya tu memang panggilan ya. Wahai. Dia bukan hai. Contoh macam itulah. Jadi tidak ada ayat dalam Al-Quran yang boleh dibaca dengan amarah. Tidak ada. Semuanya dibaca dengan kasih sayang. Kerana turunnya ayat-ayat itu adalah firman Allah. Firman Allah ini Allah turunkan kerana dia
Dia sayang dengan makhluk tu, dia turunkan ayat-ayat tu untuk makhluk belajar, untuk makhluk faham hidup ini bagaimana, manualnya macam mana, inilah dia. Jadi dia nak bagi tahu kembalilah ke jalan, kembalilah kepadaku, wahai orang-orang kafir, contohlah tu, kembalilah padaku. Dia tak pernah marah, dia cuma kata kembalilah, dia cuma kata sekiranya kamu tidak begini-begini maka kamu, itulah dia kata. Dia cakap, dia punya marah, dia cakap pasal neraka. Dia takkan janganlah kamu jadi orang kafir, janganlah kamu bangga diri, janganlah kamu, dia pujuk aja semua ayat dia. Kata-kata Allah itu semua memujuk sifatnya. Okey. Menangis tadi tu, latihan-latihan itu adalah untuk membantu udara naik ke atas. Sebab perlakuan menangis sebenarnya dua perlakuan yang Allah dah bagi kepada kita. Naturally Allah bagi. Menguap. Pertama sekali menangislah. Sebab kita lahir aja menangis. Lahir aja suara yang pertama akan didengari ialah menangis. Menangis. Tu sebab sistem pernafasan ketika menangis bekerja sangat bagus. Dia kita punya diaphragm akan bekerja. Kita punya otot-otot diaphragm akan kukuh. Sebab bila kita menangis kita akan tarik nafas lagi dalam. Tapi bukan nangis yang menangis diam, pejam mata, air mata jatuh tu. Menangis yang tak bersuara tak boleh. Dia tak jumpa. Dia kena nangis yang dia kena nangis macam tu. Ampunkan saya, ampun. Dia kena nangis yang macam tu. Baru kita rasa kita punya udara tu akan masuk dalam paru-paru tu penuh. Okey? Dia bukan semua ayat-ayat tu sedih. Cuma untuk nak mendapatkan peredaran udara yang betul, kita kena menangis. Okey, contoh satu ayat yang Allah marah. Contoh ayat yang Allah marah. Tabat yada abi lahabin wa tab tu kan Allah marahkan yang tu. Ayat tu macam mana kita nak suarakan? Itu dia tak merayu lah kan. Tak boleh guna nada merayu, nada menangis kan. Tak. Bukan nak nada tu. Kita nak perasaan tu. Okey, saya bacalah ayat tu senang. Tabat yada bilahabin wa tab. Semuanya padat. Tapi anhu maluhu wa ma kasab. Okey, ini yang dimainkan mengikut apa yang vokal punya teknik. Kalau saya marah tanpa teknik, saya tak faham teknik. Tabat yada abi wa tab. Biasa tak bunyi dia. Anhu maluhu wa ma kasab. Marahlah ni. Sayasla naran zata lahab. Itulah. Sebab tu kita kata sifat suara tu tak boleh marah. Sifat suara tu memujuk supaya bila kita marah pun dia ada bunyi yang cantik. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ada kalanya, pernah tak puan-puan lalui yang puan terlalu marah tapi akhirnya puan menangis? Terlalu marah sampai dah tak boleh nak marah, akhirnya kita menangis. Marah tu dengan menangis macam berapa kali nak cakap? Pernah tak rasa tu? Kita akan jadi menangis. Itulah konsep suara kita. Sebab tu Allah kata, perbaikilah suara ketika membaca Al-Quran. Supaya kita faham nilai suara kita sebenarnya adalah memujuk. Bukannya suara yang kasar yang keluar tu. Yang ikut amarah tu ada. Memang Allah bekalkan perasaan tu, amarah tu. Tetapi Allah kata janganlah kamu
meninggikan suara. Janganlah kamu meninggikan suara tu maknanya bersuara dengan kuat lah. Tapi Allah kata berlagu kalau bersuaralah macam Nabi apa? Nabi apa yang bila dia bersuara tu semua burung-burung, semua gunung-gunung ganang semua akan terkesima. Nabi Idris. Jadi benda-benda macam itu yang kita kata betul dalam ayat Al-Quran tu ada yang ayat yang tegas, ayat yang marah. Tetapi kita tak perlu marah dengan suara yang marah. Kita marah dengan memujuk. Marah dengan pujuk. Marah sangat. Sebab tu dulu Puan, Dr. Hamidah, dulu saya orangnya pemarah lah. Pemarah ni bukanlah pasal pemarah. Macam namanya, bila saya mengajar, saya mudah marah bila orang banyak alasan. Bila orang banyak alasan, saya memang macam ni, saya memang macam ni, saya memang macam ni. Oh, bila saya memang macam ni, 3-4 sesi, 5 sesi, saya akan naik angin lah. Dan saya akan marah lah. Jadi saya marah. Contohlah saya marah. Saya marah. Saya contoh ni contoh. Saya marah. Saya kata, sampai bila nak betul ni? Sampai bila nak elok? Kalau saya macam ni, saya macam ni, saya macam ni. Contoh. Okay. Tapi Puan, apabila saya faham marahnya Allah itu sangat berhemah. Saya ambil kita baca Quran. Kalau saya marah, itu tadi saya buat contoh suara je, saya tak bagi muka lagi. Kalau dengan muka sekali memang orang takut. Saya tahulah saya macam mana kalau marah. So, tapi bila saya belajar Quran, yang saya jadi malu kepada Allah. Apabila Ustaz kata, kalau baca Quran, kita salah pun Allah bagi pahala. Baca Quran ni, Allah nak galakkan kita baca Quran, kita salah pun Allah bagi pahala. Kita salah lagi, ulang lagi dapat pahala lagi. Ulang lagi sampai dia betul, dapat pahala lagi. Selagi kita baca Quran, pahala banyak dapat. Masa tu saya macam terhantuk lah. Macam terhantuk sendiri yang kata Allah, aku ni kan mengajar, anak murid aku tak dapat, anak murid aku bagi alasan aja aku dah mengamuk dah. Saya rasa malu. Sepatutnya Allah dia boleh buat macam-macam dekat kita makhluk dia. Kita makhluk dia kan, dia nak penggal leher ke, dia nak pekatkan telinga ke, dia nak butakan mata ke, dia tak nak buat macam tu. Tapi Allah tak buat macam tu. Allah baik sangat. Hebat tak? Hebat sangat. Sebab tu saya kata, ya Allah, aku jadi cikgu garang macam ni. Allah hebatnya, dia bagi juga aku jadi cikgu, dia bagi juga orang belajar kat aku, bagi juga rezeki. Lalu saya ubah approach saya tu menjadi pujukan. Contohnya kan, Puan, ataupun anak-anak murid yang muda-muda saya kata, tak boleh lah. Saya marah tapi saya tak marah dengan amarah. Saya marah dengan pujukan. Contohnya, kamu tak boleh bagi alasan begini. Jika kamu bagi alasan begini, kamu tak akan berubah. Kamu akan terus sesat. Macam itulah. Tapi tak adalah macam dengan amarah saya yang macam tak ada. Bertahun-tahun saya jadikan dia habit. Banyak benda yang saya jumpa. Banyak benda yang hebat. Banyak benda yang hebat yang saya jumpalah dalam pengajaran saya. Di mana pelajar yalah, mana kita cikgu bila kita menunjukkan satu cara yang tidak biasa. Sebab tu saya selalu kata, kalau yang biasa-biasa begini, tapi kita nak yang luar biasa. Jadi kalau biasa jadi cikgu, memang boleh marah. Kalau saya cerita dengan orang pun, betul lah cikgu, kalau saya pun marah. Tapi saya marah juga, saya pun marah. Tapi marah saya pujuk. Dah tak marah lagi. Dah tak marah yang itu konsep dia ya Puan Hamidah. Jadi yang menangis yang saya maksudkan tadi adalah untuk mendapatkan kemana pergi udara tu. Okay. Nanti saya akan pecahkan lah sebab tu peserta memang kena hantar voice note untuk saya dengar.
Jadi saya akan betulkan, bila dah betul ni buat yang ni, bila yang tak betul tambah. Itu maksud saya. Sebab belajar vokal ni memang kena buat eksperimen. Tentang suara kita tu kita kena buat eksperimen. Kalau kita tak buat uji kaji pada suara kita, kita buat je selamba je. Macam tadi Sasai tu kalau dia tak eksperimen kan menangis tu, sampai bila pun dia tak jumpa. Dia kena cari tu macam mana nak menangis tu. Dan bila dia jumpa yang menangis tu, akan senang. Banyak benda boleh lepas. InsyaAllah. Ya Puan? InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Puan Rozila. Puan Rozila nak cakap apa tadi? Puan nak share apa tadi? Yang memujuk tu seolah-olah macam menjiwai. Ya, memanglah. Kita menghayati. Kita menghayati semua sebab bila kita baca Quran sebenarnya satu apa? Bila kita dapat baca Quran, macam ni lah. Saya balik ambil, saya dengan Puan Dr. Hamidah tadi kata. Bayangkan ya Puan, kita dapat baca Quran tu macam kita nak baca ucapan menteri. Kita dipilih untuk membaca ucapan menteri. Apa perasaan kita? Precisely my point tau cikgu. That's why saya nak tanya tu. Bila kita baca ayat Quran tu, kita role kita tu apa dia? Kan? Macam Yeah. role play kan? Kita main peranan apa? Macam kalau kata kita pakai nada memujuk tu macam okey kita hamba lah kan. Kita yang memujuk. Tapi macam saya lah sebelum ni mungkin saya salah faham, salah konsep pun. Macam katalah contoh tabat yada tu. Saya bila saya baca ayat tu, saya duk bayangkan Allah duk marah dekat apa tu. Dekat orang lah. Itu, jadi bila kita baca saya rasa lah kita pun kena luahkan perasaan marah yang Allah marah tu kan. Itu yang saya rasa. Thank you. Okay, saya faham. Okay, dalam tajuk vokal kita ni memang kita akan belajar satu tajuk lagi iaitu watak. Watak. Karakter dalam membaca Al-Quran. Memang kita akan sampai tajuk tu. Tapi terima kasih kerana doktor dah keluarkan isu ni. Okay, macam saya kata tadi. Kalau kita dipilih untuk mewakili menteri, baca ucapan dia. Kita rasa besar hati kan? Okey, dan kita pun akan bacalah. Tapi kita tak boleh jadi menteri, betul tak? Kita cuma menjadi wakil menteri untuk saya akan menyampaikan ucapan mewakili yang berhormat Perdana Menteri contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berhati-hati menyampaikan ucapan itu sebab kita tak jadi menteri itu, tapi kita nak orang dengar ucapan menteri itu seperti menteri itu sendiri yang bagi tahu. Kita berhati-hati ke tak? Kita berhati-hati. Jadi kaki tangan kerajaan semua. Walaupun sebenarnya menteri itu mungkin boleh marah, Perdana Menteri boleh marah. Contohnya dia akan kata, saya amat kecewa. Kalau dia baca sendiri, dia akan cakap macam ni. Saya amat kecewa dengan kaki tangan saya kerana tidak bertanggungjawab. Tapi kalau kita yang baca ucapan dia, kita akan baca macam ni. Saya amat kecewa. Kita tak akan baca dengan nada dia tu. Kita akan baca dengan nada menyampaikan saja seolah-olah Perdana Menteri bagi tahu dia sangat kecewa dengan anda semua. Perdana Menteri bagi tahu dalam ucapan ni, dia kata dia amat kecewa dengan anda semua kerana anda tak bertanggungjawab. Betul tak? Betul tak? Kita tak akan cakap, oi, Perdana Menteri marah korang tak tanggungjawab. Kita tak akan cakap macam tu. Dia beza. Itulah tugas kita kepada Al-Quran tadi tu. Tugas kita menyampaikan, jadi kita tak boleh ambil tugas Allah marah tu. Itu hak Allah. Tugas kita sampaikan dengan rasa yang sangat daif. Sangat daif. Ya Allah, baca ayat tu memang marah, tapi bukan aku yang, ini Allah yang marah. Jadi kita takut. Kita takut sebenarnya. Allah marah tu kita takut sebab
kita pun tak boleh kata ayat tu dituju, contohlah ayat tu dituju kepada satu kaum contohnya. Tapi kalau kita bayangkan kita berada di tempat kaum tu, takut ke tak takut dengan kemarahan Allah? Takutlah. So kita baca tetap sebagai hamba yang dhaif tadi, hamba yang sangat. So baca je dengan rasa kerdil. Baca dengan rasa kerdil dan takut itu sangat penting. Jadi bila bila kita baca tadi itu, macam saya kata tadi, kita nak baca ayat tu marah tapi kita tak boleh marah kita tak boleh jadi macam Allah lah. Kita hanya jadi pembacanya saja, menyampaikan saja. Allah berfirman. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi kita tak tahu marahnya Allah tu, kita tak tahu macam mana. Tapi kita hanya menyampaikan. Ya, jadi itu yang saya boleh katalah. Maknanya watak kita ketika membaca Al-Quran tu memang kita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah tetapi diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk membaca kalimah-kalimah itu. Jadi rasa terharu tu lebih besar daripada rasa-rasa yang lain. Sebenarnya ramai orang yang Allah tak izinkan membaca Al-Quran. Tapi kita tak boleh kata Allah tak izin. Sebab Allah maha baik. Jadi ramai orang tak berlumba-lumba nak belajar baca Quran. Dia punya konsep dia ialah tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah. Ada hidayah. Dah rasa nak belajar. Tapi tak ada taufik pula. Taufik tu adalah kekuatan diri kita sendiri, yang hasutan syaitan pada dalam diri kita, yang kekuatan yang kita kena ada. Itu kita tak boleh, sebab tu kita kena doa saja, minta ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk membaca Al-Quran. Ya Allah berilah aku apa dia katakan dalam doa Al-Quran tu. Berilah aku kekuatan untuk membacanya siang dan malam. Allah dah bagi hidayah baca, tapi kita tak ada kekuatan dalam membaca, dia akan habis. Jadi sama. Jadi kita yang dapat membaca dengan belajar tajwid, belajar vokal, sangat indah lah. Jadi kita bukan baca dengan untuk menjadi sesiapa yang lain daripada watak kita. Watak kita memang sampai ke mati pun kita makhluk Allah yang lemah lah. Itu proses dia. Ya. Jadi kita baca, cuba explore dulu. Nanti saya akan, sebab ada tajuk watak dalam memainkan suara, tapi saya tak pergi tajuk tu dulu. Sebab kita baru sangat. Adalah 2-3 orang yang dah faham, tapi sebab kita ramai orang baru, yang nafas tu tadi pun ramai yang masih blur lagi. Jadi kita masukkan sedikit-sedikit. Ya, betul lah, betul kata Puan Rozilah kata tadi, emosi. Betul, memang kena mainkan emosi. Sebab tu emosi yang paling mudah untuk kita mainkan, yang paling sesuai untuk membaca Al-Quran ialah merayu. Merau. Ya Allah, terima kasih Allah bagi aku peluang baca Al-Quran, ya Allah. Terima kasih Allah bagi aku boleh baca dengan sebutan-sebutan huruf ni, ya Allah. Kita terharu dengan apa yang Allah bagi pada kita. Itu tugas kita yang pertama. Ya. Nanti perlahan-lahan kita akan belajar bagaimana nak seronok membaca Al-Quran tadi, sebab dia pelbagai watak kita boleh main, tapi watak yang kena pegang tadi seronok membaca Al-Quran, bukan stres. Aku kalau baca Quran depan ustaz ni habislah, aku nervous lah. Habis, bacaan akan terganggu. Kita rasa seronok aja baca Quran depan ustaz, seronok aja nak baca depan ustaz, seronok aja nak baca depan orang ramai. Sebab kita dapat peluang, balik kepada soalan puan mana tadi tu yang masuk tilawah tadi, Puan Salmah tak salah saya. Seronok. Ya, betul cikgu. Pasangkan rasa seronok tu kerana kita dapat menyampaikan, membacakan firman Allah kepada ramai orang. Bukan fikir masuk tilawah sebab nak menang pertandingan.
Itu salah satu cara fikir. Kita rasa terima kasih kerana aku dapat aku berdakwah dengan kalimah Allah ni. Jadi rasa seronok nak bagi tahu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Seronok nak bagi tahu orang. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Rasa seronok nak bagi tahu. Jangan tukarkan jadi rasa bangga, rasa hebat. Tu memang jadi susah. Suara akan berubah lah nanti. Suara kita suara yang sangat humble. Suara yang sangat merayu kepada Allah. Suara yang sentiasa merayu kepada Allah. InsyaAllah. Kita cuba cari sama-sama ya. Ada lagi soalan sebelum saya tutup majlis? Miza nak baca ke Miza? Cikgu tak ada soalan, tapi saya sangat bersyukur dapat masuk kelas vokal ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih kepada Allah ya. Kerana memperkenalkan kelas ni pada anda semua. Okay. Cik Miza? Sonyap je. Ya, letih mengantuk. Mai baca. Sebelum tidur baca ayat apa? Ayat Al-Mulk. Al-Mulk. Ayat berapa cikgu? 562. Ayat mulalah dari mula tu. Baca je dulu. Merayu-rayu pada Allah. Itu cerita pasal apa tu? Ayat Al-Mulk tu cerita pasal apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, teruskan dulu nanti saya komen. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Khalaqa sab'a samawati sibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Terus lagi? Satu lagi. قلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. Sorry, saya baca ni. Okay, Ajar, thank you Jar. ينقلب إليك البصر خاسئا